Papa Berry, wabi viral. Dulu poyo je bawa isu KWSP lah, Insan lah, SMG lah, Ambalat lah. Sekarang senyap je. Langsung tak bawa isu-isu macam tu dah. Nampak sangat bawa isu tu semata-mata nak political mileage, sebab nak PRU, sebab nak PRK, sebab nak PRN. Cek podah. Bukan sikit tau yang bercakap macam ni. Banyak sebenarnya, terutamanya oleh anak-anak papa. Yelah, kita kan banyak menyentuh pelbagai isu. Sampai diorang kata, kita dah tahu si isu-isu yang lama-lama tu, ini semua politik semata-mata. Tak apa. Saya akan jawab update berkenaan isu-isu yang pernah saya dan rakan-rakan sentuh dalam video ini. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi anda yang telah mengikuti saya sekian lama dekat mana-mana platform media sosial pun, pasti anda tahu saya banyak membuat video-video berkenaan dengan isu semasa dan juga isu politik terutamanya untuk dalam negara kita ini. Dan antara isu-isu yang saya sentuh, ada juga yang melibatkan isu-isu yang besar. 4 yang paling utama, iaitu isu berkenaan dengan pengeluaran khas KWSP bersasar. Yang keduanya, isu berkenaan dengan ambalat. Yang ketiga, isu Selangor Maritime Gateway ataupun SMG. Dan yang keempat, isu skim Insan Wave Pay Selangor. Di mana isu-isu ini sama ada saya dedahkan ataupun saya sebarkan, dan juga ada di antara isu tersebut yang menyaksikan saya membuat laporan polis bersama-sama dengan rakan-rakan saya untuk mendapatkan penjelasan dan juga siasatan yang sepatutnya. Dan dalam pada kita bercerita tentang isu-isu besar itu, pastinya banyak sekali isu-isu lain yang telah kami ceritakan sehingga menyebabkan isu-isu besar itu tenggelam macam itu saja. Hingga mendorong orang dok kata, kami telah lupakan isu-isu besar ini cubalah mainan politik kami untuk pilihan raya dan sebagainya. Sebenarnya tuan-tuan baru sekalian, kami tidak pernah lupakan isu-isu besar tersebut. Cumanya, kerajaan kita ini pemurah sangat-sangat. Bagi kami, content creator untuk isu politik dan semasa ini, kami bukannya mengalami masalah tak ada bahan untuk diceritakan tau. Masalah kami ialah terlalu banyak bahan yang telah disediakan oleh Kerajaan Perpaduan Madani ini untuk kami jadikan konten video-video kami. Masalah kami ialah tak cukup masa untuk memuatkan semua bahan tersebut dalam bentuk video. Sudahnya jadi tugas terbalik. Tetapi macam saya katakan tadi, kami tidak pernah melupakan isu-isu utama yang pernah kami bangkitkan tersebut. Sama ada saya bangkitkan seorang-seorang ataupun bersama-sama dengan rakan-rakan saya. Dan seperti mana saya katakan tadi, insya-Allah dalam video ini saya akan berikan anda update yang terkini berkenaan dengan isu-isu tersebut. Yang pertamanya ialah isu pengeluaran khas bersasar KWSP. Yang ini saya memang tak boleh nak ambil kredit langsung. Sebab yang memperjuangkan hal ini ialah pelbagai pihak lain seperti PGIRM, seperti Wakil Rakyat Netizen Official iaitu Saudara Janatul Aim, Channel Saja Sembang dan banyak lagi sebenarnya. Saya cuma bersama-sama dengan mereka memperjuangkan hal ini sebab benda ini melibatkan tentang kemaslahatan rakyat. Dan saya pernah buat video berkenaan dengan isu ini seawal Disember tahun 2022 kalau tak bagi kesalahan saya. Sekiranya kalau anda mahukan update berkenaan dengan isu KWSP bersasar ini, anda bolehlah pergi ke channel Saja Sembang ataupun pergi ke Wakil Rakyat Netizen Official ataupun boleh lihat channel PGIRM itu sendiri. Tetapi sekadar yang saya tahu, nampak gayanya kerajaan memang tidak akan membenarkan pengeluaran khas KWSP tersebut. Sebab ialah macam mana kita tahu, kerajaan nampaknya lebih berminat untuk memastikan KWSP bail out segala equity-equity yang dijual oleh pelabur-pelabur luar dari bursa kita. Jadi oleh kerana itulah saya tak nampak yang pengeluaran khas KWSP ini akan dibenarkan dalam masa terdekat ini. Tetapi entahlah, mungkin bila nak PRU nanti, bila kerajaan ini melihat sokongan terhadap mereka makin lama makin teruk, mungkin mereka akan U-turn dan akan membenarkan pengeluaran khas KWSP tersebut untuk menarik undi rakyat. Mana tahu kan? Yang keduanya berkenaan dengan isu ambalat. Untuk isu ambalat ini, saya wajib memberikan kredit kepada YB Viral sebab beliaulah orang pertama yang buka pasal isu ambalat. Rentetan daripada kunjungan Jokowi ke negara kita ini untuk menandatangani perjanjian sempadan laut antara Malaysia dan Indonesia pada bulan Jun baru-baru ini. Di mana ianya bermula dengan kata-kata Jokowi sendiri yang menyatakan perselisihan selama 18 tahun antara Malaysia dan Indonesia berkenaan dengan isu sempadan telah berjaya diselesaikan. Dan kalau kita cross-check perkara itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, satu-satunya perkara yang menyaksikan pergeseran selama 18 tahun antara Malaysia dan juga Indonesia berkenaan dengan isu sempadan ialah wilayah ambalat. Wilayah ambalat ini bukan sekadar satu kawasan sempadan semata-mata. Tetapi macam mana yang pernah kita ceritakan, wilayah ini kaya dengan telaga-telaga minyak
yang berpotensi mendatangkan keuntungan sebanyak hampir 3 trilion ringgit. Dan jumlah itu sangat-sangat besar. Belum kita cerita tentang kelebihan dari segi geopolitik. Tetapi itulah, kerajaan Malaysia memang kita tahu telah menafikan betapa ambalan ini termasuk dalam perjanjian tersebut. Cumanya, hingga ke saat ini, kita macam agak ragu-ragu dengan keterangan daripada kerajaan. Bukannya apa? Seperti mana yang telah kami dedahkan kepada anda juga, pihak Indonesia, terutamanya Kementerian Sumber Mineral dan Energi mereka, telah menyatakan bahawa ambalan ini telah mereka dapat dan mereka telah merancang untuk mengadakan satu JDA ataupun Perjanjian Pembangunan Bersama bersama-sama dengan Malaysia untuk membangunkan wilayah ambalan. Jadi sekiranya kalau benda ini tak masuk dalam perjanjian dan sebagainya, mana mungkin pihak Indonesia boleh menceritakan tentang plan-plan mereka, perancangan mereka untuk ambalan itu sendiri, betul tak? Oleh kerana itu, kami telah membuat satu sidang media secara fizikal dan juga maya dengan menjemput wakil-wakil media termasuklah dari Indonesia untuk bertanyakan beberapa persoalan berkenaan dengan ambalan ini. Dan kami juga telah minta ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional untuk membawa isu ambalan ini ke dalam Dewan. Tetapi sama ada mereka tak bawa ataupun mereka dihalang untuk membawa isu tersebut, wallahualam bisawab. Dan sehingga ke saat ini, kerajaan masih lagi berdiam diri. Even kalau anda masih ingat, Khairi Jamaluddin pernah mengeluarkan satu cadangan yang sangat-sangat baik, iaitu kerajaan just buka sahaja buat sementara waktu kandungan perjanjian persempadan tersebut untuk dibentangkan kepada ahli-ahli parlimen yang menganggotai jawatan kuasa khas parlimen. Biar mereka tengok sama ada betul ataupun tidak ambalan ini termasuk dalam perjanjian persempadanan laut itu ataupun tidak. Kalau tak ada, maka benarlah kata-kata Perdana Menteri, benarlah kata-kata kerajaan. Dan jikalau ada, maka kerajaan kena menjelaskan kenapa mereka berbohong selama ini. Jadi sehingga ke saat ini kita tak nampak lagi tindakan kerajaan untuk membuka perjanjian tersebut secara sementara untuk dipertontonkan kepada anggota jawatan khas parlimen tersebut. Sampai kali ini memang tak dengar apa-apa cerita lah. Dan kita masih lagi menanti segala tindakan daripada kerajaan. Diam itu tak bagus, tahu tak masalahnya. Isu yang ketiga berkenaan dengan Selangor Maritime Gateway ataupun SMG. Benda ini sebenarnya satu isu yang sangat complicated kalau ikutkan. Sebab ianya melibatkan satu projek yang agak besar dan menyaksikan sahabat saya iaitu Sufi Kamari juga hampir-hampir disaman oleh Menteri Besar Selangor iaitu Amrul Syari hanya kerana mempersoalkan adakah begini rupanya projek bernilai 700 juta ringgit. Dan isu SMG ini saya tak boleh nak cakap lebih-lebih sangat sebab yang banyak bawa isu ini ialah saudara YB Viral. Di mana beliau telah mengeluarkan begitu banyak video menjelaskan berkenaan dengan kecelaruan dan juga keraguan projek SMG ini hingga menyebabkan beliau telah dihantar satu notis LOD oleh pihak peguam yang mewakili Landasan Lumayan Sedia Berhad untuk menurunkan kandungan-kandungan video tersebut. Tetapi dalam surat tersebut mereka telah mengantuikan diri mereka sendiri. Seperti mana saya jelaskan dalam salah satu video saya sebelum ini, pihak peguam secara tidak langsung mengakui sebenarnya tidak ada satu syarikat pun yang telah menghantar kembali borang RFP, Request for Proposal, seperti mana yang telah digambar-gemburkan oleh Amrul Syari. Sedangkan Amrul kata 80 syarikat telah pun dinilai dan tidak ada sesiapa pun yang menepati kriteria dan tidak ada satu syarikat pun yang berminat dan sebagainya. Tetapi tengok-tengok peguam kata, tak ada syarikat pun langsung yang hantar borang RFP, maka syarikat mana yang dinilai sebenarnya? Tetapi seperti biasa, benda ini masih lagi senyap hinggalah ke hari ini dan kita tidak ada apa-apa penjelasan yang tuntas daripada pihak Landasan Lumayan ke, daripada Amiruddin ke dan sebagainya. Kita tak nampak lagi benda itu. Mungkin bila buka sidang Dun Selangor nanti, kita harapkan pembangkang dekat Dun Selangor bawa isu ini kembali. Menyebut tentang Dun Selangor, isu yang keempat ini juga kita harapkan benda yang sama berlaku, iaitu isu skim Insan Wave Pay yang bermula apabila Mantoba ataupun saudara Bustam bin Omar dalam usaha beliau untuk cuba memerlukan YB Viral. Beliau telah mendedahkan konon-kononnya YB Viral merupakan salah seorang penerima skim insurans insan di mana beliau kata, tengok projek Kerajaan Selangor kau dapat, kau sebat tapi kau kutuk Kerajaan Negeri Selangor. Yang membawa kepada pendedahan betapa ramai sekali rakyat Selangor telah didaftarkan tanpa keizinan dan kebenaran Tuan Punya Badan untuk dimasukkan ke dalam skim insan tersebut. Sekaligus melanggar akta insurans dan sebagainya. Dan benda ini melarat sampailah pendedahan betapa syarikat ini ada kaitan dengan Ahlul Berlesen lah. Dan antara yang terkini, seorang whistleblower, seorang pemberi maklumat telah memberikan kami maklumat betapa sebenarnya jumlah mereka yang didaftarkan dalam skim insan ini jumlah 100 lebih orang sahaja. Dan bilangan payout ataupun bilangan klaim yang telah dikeluarkan oleh pihak skim insan ini tidak banyak pun sebenarnya.
tidak seperti mana yang telah didakwa oleh pihak kerajaan negeri Selangor. Perkara ini mendorong kami untuk membuat laporan polis dekat Balai Polis Melawati untuk mendapatkan cerita sebenar, untuk minta pihak polis siasat adakah benar maklumat yang telah diberikan oleh pemberi maklumat tersebut kepada kami, betapa skim insan ini sebenarnya tidak mendaftarkan begitu ramai orang pun. Jadi mana datangnya 3 juta dia berdaftar, 6 juta berdaftar dan sebagainya, sedangkan berdasarkan kepada tangkap layar yang telah kami perolehi, cuma 100 lebih orang sahaja yang didaftarkan setakat kami buat laporan polis tersebut. Tetapi sehingga ke hari ini, benda ini senyap sajalah. Tidak ada apa-apa update daripada pihak polis ataupun mana-mana pihak berkenaan dengan persoalan-persoalan yang kami lontarkan. Bahkan usaha kami untuk bertemu dengan pihak Bank Negara juga untuk mendapatkan penjelasan berkenaan dengan hal ini ataupun untuk meminta pandangan daripada mereka, sehingga ke hari ini belum lagi berlaku. Kami masih lagi tak dapat bertemu dengan wakil Bank Negara. Segala appointment yang cuba kami buat dengan pihak Bank Negara sampai sekarang gagal dilakukan. Kami tak tahulah sama ada mereka memang tak nak jumpa kami ke ataupun mereka ini diarahkan untuk jangan berjumpa dengan kami ke apa-apa ke. Kami tak pasti, tak nak tuduh apa-apa. Tetapi selagi benda ini didiamkan macam itu saja, persoalan itu makin lama makin menggunung, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi itulah, bila kita bercerita tentang isu-isu yang besar ini, macam saya pernah katakan dalam salah satu video saya lepas, pihak Perikatan Nasional sebagai check and balance kepada kerajaan, mereka seolah-olah macam tidak membawa isu-isu ni sangat, terutama dekat parlimen dan sebagainya. Kalau tak dapat bawa ke parlimen pun, kita tak nampak mereka ini melakukan ulasan dekat mereka punya social media ke, dekat penulisan mereka dekat Facebook ke mana-mana ke, kita tak nampak pun sebenarnya. Yang nampaknya balik-balik muka-muka influencer yang sama. Saya, YB Viral, SZO Official, Zam Yahya, Anas Jalil, Yima. Kami sahaja yang bawa isu-isu ini dan kamilah yang sentiasa menjadi mangsa panggilan telefon daripada polis untuk datang ke balai memberikan keterangan dan sebagainya. Sepatutnya isu-isu ini dibawa oleh lawmaker-lawmaker daripada Perikatan Nasional yang berada dalam parlimen, yang mempunyai stature yang tinggi dalam masyarakat. Apa guna anda menjadi wakil rakyat? Apa guna anda menjadi check and balance kepada kerajaan sekiranya kalau anda tidak membantu kami membawa isu-isu tersebut dengan berkesan? Tetapi kami tidaklah berasa kecewa ke apa-apa ke sebagainya jikalau pihak PN tak nak tolong kami untuk bawa isu-isu macam ni. Sebab selama ini pun kami tidak pernah bergantung harap pada mereka. Isu-isu yang kami dapat ini adalah isu-isu rakyat dan kami suarakan sebagai rakyat yang menyuarakan masalah rakyat sebenarnya. Dan kami juga tak naklah nampak macam terlampau politikal sangat dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama juga, semua isu ini perlulah diselesaikan secara politikal. Jadi nak tak nak, khidmat ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional ini memang diperlukan. Tapi macam saya katakan, sehingga kini tak berapa nampak mereka hendak bersama-sama dengan kami untuk memperjuangkan isu-isu rakyat ini. Tetapi apa-apa pun, yang paling penting kami akan terus menyuarakan isu-isu rakyat, akan terus menyuarakan perkara-perkara yang bobrok dalam kerajaan perpaduan madani ini, bukanlah untuk nama, bukanlah untuk menjadi MP ke apa-apa ke, tetapi sekadar untuk menjadi check and balance yang berkesan kepada kerajaan. Kerana kerajaan ini adalah kerajaan demokrasi, pemerintahan rakyat, dari rakyat, untuk rakyat. Dan sebagai rakyat, kami dah hak untuk bersuara. Kerana suara rakyat, suara keramat, rakyat, hakim negara. Jangan lupakan perkara tersebut. Teruskan menyokong kami, teruskan menonton video-video kami, terus like dan juga share video-video kami. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua.